Pengeluaran syarikat automotif tempatan perlu lebih kompetitif untuk terus berada di pasaran. Kerajaan tidak akan sekat kebebasan media kecuali ia boleh menghuru-harakan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Industri automotif di Malaysia perlu meningkatkan pengeluaran jika mahu terus berada dalam pasaran. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata syarikat automotif tempatan perlu mengubah strategi pengeluaran mereka untuk menjadi lebih kompetitif. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia selepas melawat Museum Toyota Motor Corporation di Nagoya, Jepun hari ini. Dalam dunia akan ada hanya 5 buah automotive company, 3 di Amerika, 1 di Europe, 1 di Jepun, dan semua mereka sudah dicantumkan untuk menjadi lebih besar kerana dengan teknologi yang lebih canggih, kita perlu kepada jumlah keluaran yang lebih besar. Jika tidak, kita tidak akan jadi kompetitif. Menurut beliau, beberapa syarikat automotif di Amerika Syarikat menunjukkan minat untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat pembuat kereta Malaysia. Setakat ini, katanya Proton telah pun bekerjasama dengan Mitsubishi dan mempunyai kemampuan kejuruteraan pembuatan kereta dari Lotus. Toyota Motor Corporation juga memberi reaksi positif mengenai kerjasama teknologi automotif dengan negara ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga berkata Malaysia sudah mampu menguasai teknologi otomotif dalam jangka masa pendek. Dalam masa 13 tahun, syarikat-syarikat otomotif seperti Proton sudah mampu menghasilkan reka bentuk dan model kereta tempatan. Bagaimanapun, katanya banyak lagi yang perlu dipelajari dari teknologi pembuatan kereta Jepun. Kita boleh belajar lagi daripada Jepun tentang teknologinya, tentang kecekapan mekanikal mereka, dan sekarang ini lebih banyak microchip diguna. Jadi kita ingin tahu penggunaan elektronik ini dalam kereta-kereta baru. Sementara itu, ketika melawat Dewan Pameran Toyota Kaikan, Perdana Menteri diberi peluang memandu uji 2 keluaran terbaru Toyota, kereta elektrik e-com dan kereta hybrid Prius. Beliau disambut pengurusi Toyota Motor Corporation, Dr. Soichiro Toyoda. E-com menggunakan kawalan mikrokomputer bagi memaksimumkan kecekapan tenaga. E-com juga menggunakan bateri yang boleh dicaj di rumah. Sementara Prius Hybrid EV menggabungkan enjin gasolin dan motor elektrik yang banyak mengurangkan kadar pelepasan asap. Kereta jenis ini secara automatik akan mematikan enjin apabila berhenti. Kata Perdana Menteri, banyak yang perlu dipelajari dari sejarah pembuatan kereta oleh Toyota yang kini menjadi pembuat kereta ketiga terbesar di dunia. Akan hari ini kereta Lexus yang dikeluarkan oleh Toyota dianggap sama setara dengan Mercedes dan lain-lain kereta yang berkualiti. Jadi saya berminat untuk melihat sejarah Toyota dan bagaimana mereka dapat memajukan industri mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menegaskan kebebasan media di negara ini tidak pernah dan tidak akan disekat selagi ia tidak menimbulkan kekacauan. Justru katanya, pihak media harus bertanggungjawab terhadap laporan mereka tanpa menyiarkan berita palsu. Beliau yakin walaupun akhbar parti pembangkang sering memainkan berita sensasi, tetapi ia tidak akan berjaya memperdaya rakyat kerana mereka mampu menilai kredibilitinya. Datuk Seri Abdullah petang tadi hadir di Seri Pentas Bandar Utama untuk melancar seterusnya menjadi tetamu rancangan baru terbitan Sistem Televisyen Malaysia Berhad TV3 Bincang Petang. Pada sidang media kemudian, Datuk Seri Abdullah ditanya mengenai saranan supaya media massa sentiasa bertanggungjawab dan tidak memutarbelitkan fakta. Katanya beliau percaya media tempatan tidak akan terpengaruh dengan gaya laporan anti-establishment seperti yang dibuat Harakah.
Saya ingat pada pandangan saya Harakah bukan satu sahabat yang boleh dicontohi oleh media, oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu hanya saya sahabat yang menjadi organ parti, sebuah parti yang kerjanya adalah untuk mempropagandakan maslahat ataupun agenda parti yang berkenaan. Jadi mana boleh media lain nak mencontohi? Menurutnya, media yang sentiasa memaparkan berita sensasi tidak akan menjadi popular selamanya. Justru rakyat kini boleh membezakan media cetak atau elektronik yang boleh mereka baca atau lihat untuk mendapat berita yang benar dan berasas. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdullah berkata imej polis akan terus diperbaiki di bawah konsep mesra polis. Polis yang saya tahu tidak sengaja nak bersikap tidak adil kepada siapa-siapa pun. Sebagai penguatkuasa undang-undang, mereka ada peranan, mereka ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Tapi kebanyakan orang suka menyusahkan polis. Dia buat apa-apa ikut dan ikut suka dia aja. Lepas tu mengharapkan jangan polis kacau dan jangan polis ganggu. Tengok bendera naik atas tempat. Kadang-kadang di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Datuk Seri Abdullah menyifatkan peningkatan imej polis sebagai cabaran besar kepada beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Mengenai isu surat Datuk Seri Anwar Ibrahim dari penjara seperti mana yang tersiar dalam akhbar tabloid, Datuk Seri Abdullah berkata pihak penjara perlu melaporkan kepada polis jika ada kes sedemikian. Kalau pihak penjara ada maklumat yang perlu dilaporkan kepada polis dalam hal ini, maka perlu dilakukan. Saya masih ingat dah dekat sebulan dah dulu. Pihak ketua pengarah penjara telah memaklumkan kepada saya dalam pengetahuannya tidak ada surat yang diseludup keluar daripada Datuk Seri Anwar, kata pada dia. Jadi mungkin ini adalah kegiatan orang yang membuat lawatan, melihat menziarah beliau dan kemudian dengar pandangan-pandangan, lepas tu tolong tulis surat bagi pihak beliau, mungkin begitu. Tapi baru-baru ini jadi lagi. Sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 hari ini menyambut ulang tahun ke-15 sejak operasinya bermula 1 Jun 1984. Dan sempena sambutan ulang tahun itu, TV3 turut melancarkan rancangan baru, Bincang Petang, yang ke udara selama 1,5 jam Isnin hingga Khamis. Pelancaran Bincang Petang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang sekaligus menjadi tetamu pertama rancangan itu. Suhaimi Sulaiman, Zakiyah Anas, Nizal Muhammad dan Dang Surya Zainuddin dipilih sebagai pengacara program itu. Ia membincangkan pelbagai isu sosial secara bersahaja dan menghiburkan bagi memeriahkan suasana petang penonton. Perbincangan dilakukan secara langsung dan penonton juga berpeluang membuat panggilan telefon berdasarkan tajuk pilihan harian. Pada amnya, format Bincang Petang dibahagi kepada segmen sukan, fashion, kecantikan, masakan, sudut buku dan penulis, barangan dan perkhidmatan. Penonton juga berpeluang menyertai kuis mingguan dan perdana. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Abdullah melancar logo cemerlang 15 sempena ulang tahun TV3. Turut hadir pada majlis ini pengurusi Sistem Televisyen Malaysia Berhad STMB Datuk Muhammad Nur Yusof, pengurusi eksekutif MRCB Datuk Khalid Ahmad dan Ketua Pengarang Kumpulan The New Straits Times Press Datuk A. Kadir Jasin. Juga hadir pengurus besar kanan STMB Syamsul Khalid dan pengurus pengarang berita Camil Waria. Dalam usia 15 tahun, TV3 dengan cugan kata berita terkini hiburan sensasi sudah mencapai beberapa kejayaan untuk memuas selera penonton. TV3 juga adalah saluran sukan Olimpik pada tahun 1984. Ia juga stesen siaran rasmi bagi pertandingan lagu sedunia Golden Kite pada tahun berikutnya. Selain itu, TV3 turut meraih beberapa anugerah di peringkat antarabangsa bagi beberapa kategori rancangan yang dihasilkannya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri memuji TV3 kerana berkesan dalam menyebar berita kepada orang ramai dan bertanggungjawab dalam penyiarannya. Berita TV3 katanya adalah terkini dan TV3 sanggup keluar negara untuk membuat liputan penting. Menurut Datuk Seri Abdullah, liputan penderitaan rakyat Kosovo dan rancangan seperti Jejak Rasul antara contoh liputan yang boleh dibanggakan. Saya ingin mengatakan bahawa TV3 ni boleh kata berjaya lah. Berjaya dalam peranannya menyebarkan berita
dan juga memberi maklumat tentang apa yang berlaku di negara kita dan di luar negeri. Jadi langkah yang diambil untuk menyampaikan maklumat seperti itu adalah amat baik, dan dia memberi satu peluang kepada rakyat untuk memahami sesuatu situasi yang darinya itu telah timbul beberapa isu yang menarik perhatian. Lepas itu ialah dengan berita yang cuba dibawa presentation agak berlain sikit. Beliau berharap TV3 akan terus memainkan peranan dalam melahirkan kesedaran di kalangan rakyat melalui media elektronik. Semua bakal pengetua dan guru besar akan diwajibkan mengikuti program Diploma Kelayakan Profesional Kepengetahuan selama 6 bulan di Institut Aminuddin Baki. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Razak berkata, mereka kemudian boleh menyambung kursus peringkat diploma lanjutan dan sarjana di Universiti Malaya yang akan dimulakan tidak lama lagi. Beliau berkata, kementerian memperuntukkan 12 juta ringgit bagi penyediaan Institut Sarjana Kepengetahuan dan sedang berbincang dengan Universiti Malaya mengenai perlaksanaannya. Ketika ini 302 guru berpotensi dan memenuhi syarat dipilih mengikuti program diploma selama setahun, iaitu 6 bulan peringkat teori di Institut Aminuddin Baki dan 6 bulan secara praktikal. Kita di antara negara di dunia yang terawal melakukan program ini. Dan ini kita lakukan pada peringkat nasional, dan ada juga negara maju yang belum ada lagi program seperti ini, tapi kita sudah mendahului banyak-banyak negara yang lain. Dan saya telah menyatakan bahawa program diploma ini, program diploma profesional kepengetahuan ini akan kita jadikan sebagai program keutamaan kementerian. Beliau menjangkakan dalam masa 5 tahun lagi, sasaran semua pengetua menjalani program itu akan dicapai dengan anggaran 300 guru mengikutinya setiap tahun. Pengambilan kedua bagi mengikuti program diploma kepengetahuan itu akan dilakukan akhir tahun ini. Program itu dijangka mengubah budaya pengurusan pengurus pendidik daripada budaya menyenggara kepada produktif. 300 kaki tangan JPM mula tugas pejabat baru di Putrajaya. Sekitar perayaan Hari Gawai di Sarawak. Ura-ura PAS membuka keanggotaannya kepada bukan Islam dan membenarkan mereka menjadi calon PAS bukanlah taktik baru parti itu untuk meraih undi semasa pilihan raya. Menurut tokoh politik tanah air, taktik yang sama pernah digunakan PAS pada pilihan raya sebelum ini dan ia nyata ditolak pengundi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, pengumuman PAS untuk membuka keahliannya kepada bukan Islam adalah satu gimik pilihan raya. Itu satu langkah yang menunjukkan dengan jelas bahawa mereka sanggup melakukan diskriminasi terhadap orang lain, terhadap rakyat Malaysia yang tidak seagama. Dan serahlah kepada rakyat untuk menentukan sikap mereka terhadap parti yang mengamalkan dasar ini. Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Muhammad Khalil Yaakob berkata, tindakan PAS itu hanya bersifat sementara kerana ingin mendapat simpati daripada masyarakat bukan Islam, khususnya masyarakat Cina. Katanya, sukar bagi masyarakat bukan Islam menerima PAS kerana pendekatan politik parti itu yang berbeza, termasuk daripada segi ideologi. Biasanya ceramah-ceramah PAS ni ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ceramah yang bukan Islam ni kalau dia jalur, saya ingat macam mana audience nak react. So dari segi itu mana dah tak praktikal lagi. Dah kalau tak praktikal, dia bertentangan dengan ideologi PAS ni. Kenapa ada cadangan macam ini? Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Dr. Abdul Hamid Othman pula berkata, rakyat umumnya sudah faham dengan corak politik yang dibawa PAS dan masyarakat terutama bukan Islam juga sangsi dengan dasar parti itu.
Ini adalah sebagai taktik politik untuk mempengaruhi masyarakat umum. Kita tahu bahawa antara orang-orang parti politik yang mereka ajak bergabung itu terang-terang menentang dasar utama PAS yang kepimpinan DAP mengatakan mereka tidak akan membenarkan diri mereka terbawa dalam gulungan yang nak membuat negara Islam. Jadi inilah saya nampak perkara ini perkara bergabung dengan orang yang bukan Islam ini telah lama dibuat dalam Barisan Nasional. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan RM5 juta untuk mempromosi dan menjayakan Tahun Melawat Selangor TMS 2000. Sepanjang tempoh itu, Kerajaan Negeri menjangkakan 5 juta pelancong dari dalam dan luar negara akan melawat Selangor dengan hasil pendapatan RM1.5 bilion. Menteri Besar Datuk Seri Abu Hassan Omar berkata demikian pada Majlis Makan Tengah Hari bersama Wakil Media Selangor dan Kuala Lumpur di Shah Alam. Beliau turut melancarkan logo TMS 2000. Turut hadir Ketua Pengarang Kumpulan New Straits Times Press, Datuk A. Kadir Jasin. Menurut Datuk Seri Abu Hassan, sepanjang tahun lalu lebih 3 juta pelancong melawat Selangor dengan pendapatan lebih RM750 juta. Beliau menjangkakan jumlah pelancong dan pendapatan itu akan meningkat sekali ganda dengan adanya program TMS 2000. Bagi menjayakan program itu juga, Kerajaan Negeri menubuhkan syarikat TMS 2000 sendirian berhad dengan modal berbayar RM2 juta. RM2.5 juta turut diperuntukkan untuk memajukan destinasi pelancongan baru di seluruh negeri. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Kerajaan mensasarkan 50% daripada RM17 bilion diperuntukkan kepada semua kementerian bagi menggalak perbelanjaan sektor awam dibelanjakan menjelang akhir bulan ini. Menteri Kewangan kedua Datuk Mustafa Mohamad berkata, prestasi kementerian yang dahulunya berjaga-jaga dalam membelanjakan peruntukan kini meningkat setelah arahan dikeluarkan jemaah menteri baru-baru ini. Tindakan telah pun diambil dan kita dapati bahawa keadaan tambah baik sedikitlah, walaupun belum mencapai matlamat sepenuhnya, tetapi hakikatnya dengan adanya arahan itu kementerian mula bergerak dan kita sudah dapat lihat perubahan. Menurutnya, perbelanjaan sektor awam pada 3 bulan pertama tahun ini rendah kerana perancangan pembangunan kementerian hanya dibuat pada pertengahan tahun. Beliau berkata, kini perancangan dibuat pada bulan Mac dan April selain mesyuarat 2 kali seminggu. Ini bagi mengenal pasti masalah pada projek pembangunan yang dilaksanakan dan juga untuk merangsang perbelanjaan sektor awam. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberitahu Malaysia akan menerima bantuan pinjaman sebanyak RM3.8 bilion dari Jepun menjelang akhir minggu ini. Menurut beliau, wang pinjaman itu akan diguna bagi projek pembangunan awam seperti pembinaan sekolah dan jalan raya. Beliau sebelum itu menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman pinjaman pelajaran di antara Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan PTPL dengan Oriental Bank Berhad di Shah Alam. Sebagai usaha untuk meningkatkan daya saingan mereka, National Panasonic Malaysia Sdn Bhd menandatangani perjanjian dengan IBM Global Services dan Mesin Niaga untuk program penukaran proses perniagaan. Program itu membolehkan National Panasonic mengkaji cara operasi mereka dilakukan dan mengenal pasti sektor yang perlu diubah suai. Projek itu pada mulanya akan memfokus kepada bahagian pemasaran, jualan, pengedaran dan gudang dengan mengguna kaedah Method Glue. Kaedah ini digunakan untuk menukar dan memudahkan proses perniagaan National Panasonic. Menurut pengarah urusannya, Banroku Morioko, kemampuan untuk mengambil peluang melalui teknologi maklumat IT akan menjadi faktor utama dalam peningkatan daya saingan National Panasonic. Unit Pemulihan Saham SRU tidak akan menerima permohonan baru selepas tarikh tamatnya 1 Jun 1999. Dalam kenyataan, Suruhanjaya Security berkata saham pelabur yang belum menghantar permohonan mereka mungkin dibekukan sehingga 1 Disember 1999.
Suruhanjaya Security berkata, selepas 1 Disember 1999, saham itu mungkin dijual oleh Kementerian Kewangan pada harga pasaran. Bagi mereka yang menyerahkan permohonan hari ini, SRU akan terus memproses permohonan itu. Pelabur yang sudah menyerahkan permohonan mereka dan mempunyai soalan mengenai status permohonan boleh menghubungi SRU di 03 654 8888 atau 03 654 8000. Sejak 1 Disember 1998, unit pemulihan saham menerima lebih daripada 35,000 permohonan untuk memulih 500 juta saham. Pada 1 Disember 1998, lebih kurang 1 bilion saham dipindah ke akaun sekuriti Kementerian Kewangan. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup tinggi berikutan kegiatan mencari saham turun harga di kaunter mewah dan sederhana. Indeks komposit melonjak 16.33 mata untuk ditutup kepada 759.37. Manakala indeks perusahaan turut menokok 22.63 mata kepada 1,297.77. Sejumlah 295.43 juta saham bernilai 599.04 juta ringgit diniagakan. Kaunter untung mengatasi rugi dengan 723 berbanding 33. 38 kaunter diniagakan tidak berubah. Dan di pasaran tukaran mata wang, ringgit ditutup bercampur-campur berbanding kebanyakan mata wang utama dunia. Kaki tangan Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan serta Bahagian Keselamatan Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM mula menjalankan tugas di Kompleks Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Halim Ali berkata beliau gembira kerana proses perpindahan berperingkat kaki tangan awam ke Putrajaya berjalan lancar seperti yang dirancang. Ini merupakan satu hari yang cukup bersejarahlah kepada kita semua. Kerana kompleks ini merupakan satu lagi kemajuan yang diberikan oleh kerajaan kepada pegawai-pegawai kerajaan semua. Tan Sri Halim berkata setakat ini lebih 300 kaki tangan JPM menjalankan tugas masing-masing di pejabat baru. Namun bangunan berkenaan hanya akan siap sepenuhnya menjelang pertengahan bulan ini. Bagi memudahkan kaki tangan awam terbabit untuk berulang-alik, perkhidmatan bas disediakan dari beberapa pusat menunggu di sekitar Lembah Kelang. Kaki tangan yang memandu kereta dan tinggal jauh dari Putrajaya diberikan allowance sebanyak RM150 sebulan. 1,549 unit rumah akan disiapkan kerajaan akhir tahun depan bagi menampung keperluan perumahan lebih daripada 6,000 kaki tangan awam. Pembangunan bandaraya dalam Taman Putrajaya dijangka akan siap sepenuhnya menjelang tahun 2002. Perpindahan jentera kerajaan secara berperingkat ke Putrajaya dilihat sebagai satu faktor dominan dan faktor penentu kepada pembangunan kawasan ini. Kaki tangan yang terbabit adalah sebahagian dari 330,000 bakal penghuni yang akan menikmati kemudahan Bistari. Mazidul Akmal Siddiq melaporkan untuk Buletin Utama.
Badan Pencegah Rasuah BPR sudah memperoleh laporan siasatan Pusat Latihan Rekrut Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Tanjung Pengelih, Johor. Ketua Pengarah BPR Datuk Ahmad Zaki Husin berkata, 3 pasukan ditugaskan menyiasat pusat berkenaan sudah pun memberi laporan kepadanya pagi tadi. Beliau berkata pihaknya akan menyiapkan segera laporan penuh mengenai siasatan Pularek. 20 Mei lalu, BPR memulakan siasatan terhadap pusat Pularek. 5 pegawai BPR pusat yang dibantu BPR Johor melakukan siasatan. Jabatan Kerja Raya JKR dipanggil sebagai saksi penting selain pihak kontraktor yang membina pusat berkenaan bernilai RM195 juta di tapak seluas 74.5 hektar. Pada 14 Mei lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata mana-mana pihak yang didapati menyeleweng dalam pembinaan projek berkenaan tidak terlepas daripada tindakan undang-undang. Perbicaraan kes bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sime Bank Berhad, Datuk Ismail Zakaria yang menghadapi 4 tuduhan memberi kemudahan kredit melebihi had yang diluluskan. Perbicaraan ditetapkan di Mahkamah Session Kuala Lumpur 13 September depan. Datuk Ismail juga menghadapi 4 lagi pertuduhan pilihan melakukan pecah amanah terhadap dana bernilai RM175 juta. Hakim Hamdan Indah yang menetapkan tarikh itu turut memperuntukkan 5 hari untuk mendengar kes. Datuk Ismail, 57 tahun yang hadir di Mahkamah Session pagi tadi didakwa mengikut Seksyen 65 dalam kurungan 1 Akta Bank dan Institusi Keuangan 1989. Tertuduh juga boleh dihukum mengikut Seksyen 130 kurungan 1 kurungan A Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan penjara maksimum 5 tahun atau denda RM5 juta atau kedua-duanya sekali. Datuk Ismail diikat jamin RM1 juta dengan 2 penjamin. Semua pertuduhan pecah amanah membabitkan RM175 juta didakwa dilakukan antara 20 September dan 21 Oktober 1997 di pejabatnya di tingkat 2 bangunan Sime Bank, Jalan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa memberi kemudahan kredit sebanyak RM59 juta dan RM50 juta kepada Everrise Capital Sendirian Berhad bagi pembayaran saham-saham yang dibeli. Bagi 2 tuduhan berikutnya, Datuk Ismail didakwa memberi kemudahan kredit sebanyak RM40 juta dan RM26 juta kepada syarikat yang sama. Bagi 4 pertuduhan pilihan pecah amanah, Datuk Ismail didakwa melakukan perbuatan itu pada waktu dan tempat yang sama. Tertuduh boleh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman sebat, denda dan penjara maksimum 20 tahun. Pendakwaan diwakili Timbalan Pendakwa Raya Kamaruzzaman Abdul Jalil, manakala Datuk Ismail diwakili K. Kumarindran. Hari Gawai yang diraikan masyarakat Dayak di Sarawak bagi menyambut pesta menuai hari ini tetap meriah meskipun diraikan secara sederhana. Seperti juga masyarakat lain, mereka mengadakan rumah terbuka untuk menyambut sahabat handai dan tetamu daripada pelbagai kaum di Sarawak. Gawai yang diraikan masyarakat Dayak daripada kaum Iban, Bidayuh dan Orang Ulu disambut pada 1 dan 2 Jun setiap tahun. Ia dimulakan dengan Majlis Malam Gawai Peringkat Negeri di Dewan Suarah Kuching malam semalam. Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Zaidi Adrus Muhammad Nur hadir sebagai tetamu kehormat pada majlis yang diserikan dengan pelbagai persembahan tradisi masyarakat Dayak. Acara kemuncak majlis ialah pertunjukan Ratu Kumang Gawai yang dibahagikan kepada 3 kategori iaitu Iban, Bidayuh dan Ulu. Pertunjukan bukan sahaja mempamerkan kecantikan si gadis, malah turut memperlihatkan keunikan budaya masyarakat pribumi Sarawak. Dan siang tadi beberapa pemimpin masyarakat Dayak mengadakan rumah terbuka. Antaranya Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabo. Turut memeriahkan rumah terbuka ini ialah Menteri Alam Sekitar dan Kesihatan Datuk Amar James Wong dan Menteri Muda termasuk Datuk Paduka Sharifah Modiah. Di Kampung Benuk, satu perkampungan suku kaum Bidayuh Sarawak, 36 km dari Bandar Kuching, Hari Gawai juga disambut meriah. Menurut Ketua Sambutan Hari Gawai di kampung berkenaan, Reldia Anak Sangges, kemeriahan pesta Gawai tidak lengkap tanpa pesta memuja semangat padi. Macam kami Dayak, 4 hari sih boleh pergi hutan lah. Selainnya nang menua lain, aku lah masuk boleh. Makan
Nang boleh lah. Apa jenis makan? Tapi jenis makan untuk nang biasa. Ketua Angkatan Bersenjata Indonesia, Jeneral Wiranto, tidak menolak pengundian di beberapa kawasan mungkin ditangguhkan atas faktor keselamatan. Kenyataan dikeluarkan Wiranto berikutan keganasan yang memuncak di Aceh menjelang pilihan raya 7 Jun depan. Menurut Wiranto, pilihan raya tetap akan dilaksanakan Isnin depan mengikut jadual kecuali di beberapa kawasan seperti Aceh. Tindakan terpaksa dilakukan kerana dari segi keselamatan, ia menggugat pilihan raya yang adil dan bebas. Dijangka hampir 130 juta rakyat Indonesia yang layak mengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih 500 kerusi parlimen baru. Pilihan raya ini menyaksikan penyertaan 48 parti iaitu yang terbanyak sejak lebih 4 dekad lalu. Dalam pada itu, kempen pilihan raya di Jakarta hangat berlangsung dengan ribuan penyokong Parti Kesedaran Nasional PKB berarak di jalan raya. PKB dan dua parti lain mengadakan pakatan untuk menyingkir parti pemerintah Golkar meskipun mereka gagal memerintah bersendirian. Sementara itu, seorang terbunuh selepas ratusan pelombong haram menyerang penduduk tempatan berhampiran tapak lombong nikel dan emas milik kerajaan di Bogor. Beberapa terak syarat dengan pelombong haram itu terbabit dalam serangan di perkampungan Cihiris, Barat Jawa, kira-kira 100 km ke selatan Jakarta. Menurut saksi, perusuh mengganas di perkampungan berkenaan membakar puluhan kediaman, kenderaan dan membunuh seorang penduduk. Serangan dilancarkan kerana pelombong berang dengan tindakan penduduk tempatan membakar sebuah kedai minuman yang disangka rumah pelacuran. Kebanyakan pelombong berkenaan berasal dari daerah Banten yang datang bekerja secara haram di Lombong Aneka Tambang atau Antam. Rusuhan turut meletus di Lombong ini Disember lalu selepas pelombong haram mendengar khabar angin rakan mereka dibunuh pengawal keselamatan. Krisis di Kashmir. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menolak dakwaan India Islamabad campur tangan membantu kumpulan pejuang pemisah di Kashmir. Kumpulan pemisah itu kini menduduki kawasan berhampiran Kargil di wilayah milik India. Dalam pada itu, tentera India bersiap sedia untuk melancarkan serangan besar-besaran. India berazam meningkatkan operasi ketenteraannya bagi mengambil semula wilayahnya yang dikuasai pejuang pemisah. Di Lembah Nalem yang dikuasai Pakistan, saksi mendakwa seorang terbunuh manakala 50 yang lain cedera apabila serangan tentera India. Menurut saksi, serangan memaksa ramai di antara mereka berpindah. Krisis terbaru ini yang terburuk sejak kali terakhir kedua-dua negara terbabit dalam peperangan pada 1971. Perkembangan krisis di Balkan. Ada ura-ura kononnya Presiden Serbia Slobodan Milosevic mula menerima pada dasarnya pelan damai kumpulan negara maju G8. Laporan agensi berita Tanjug menyebut Milosevic bersetuju bertolak ansur menamatkan krisis dan bersedia mengundurkan tenteranya di Kosovo. Beliau juga sedia menerima penghantaran pulang pelarian Albania dan penempatan tentera pengaman di Kosovo. Namun Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang serik dengan tipu helah Milosevic tidak menghiraukan laporan itu. Sebaliknya, jet pejuang NATO meneruskan serangan ke atas kedudukan di Serbia bagi menghukum pemimpin kejam itu. Mereka meminta Milosevic menunjukkan komitmennya terlebih dahulu sebelum sebarang rumusan boleh dibuat. Di Geneva, Wakil Khas PBB ke Balkan, Carl Bildt, mengulangi gesaan mencari perdamaian di wilayah berkenaan. Namun katanya rundingan kini agak rumit berikutan Milosevic menghadapi tuduhan melakukan jenayah perang oleh Mahkamah Antarabangsa. Sementara itu, pihak berkuasa Serbia mendakwa 17 orang terbunuh manakala 36 lagi cedera akibat bedilan pesawat NATO tersasar ke sebuah pusat kebajikan di Surdolica, 160 km tenggara Belgrade. Dua peluru berpandu memusnahkan bangunan utama pusat berkenaan yang menempatkan pelarian perang Croatia 1991-95, manakala dua lagi mengenai kediaman warga tua yang mempunyai 35 penghuni. Angka kematian dijangka meningkat. NATO yang mengesahkan serangan itu bertegas sasaran mereka ialah sebuah berik tentera. Namun, NATO tidak menolak kemungkinan peluru berpandu itu tersasar akibat kerosakan sistem kawalannya. Perbicaraan pemimpin pemberontak Kurdish Abdullah Öcalan di Pulau Imrali, Turki. Mahkamah mendengar rayuan Öcalan supaya semua anggota gerilanya meletakkan senjata. Öcalan juga memohon maaf berhubung
Di Thailand, perayaan Hari Anti Tembakau bertukar kecoh apabila sebatang rokok tiruan gergasi meletup sewaktu perarakan anti merokok di Bangkok. Rokok sepanjang 10 meter itu sepatutnya dipotong dengan pedang oleh penyanyi popular tempatan, Payung Mukda. Bagaimanapun, letupan berlaku setelah Payung bertindak menyucuk rokok berkenaan kerana sukar memotong pembalutnya yang diperbuat daripada nailon. Letupan mengakibatkan rambut dan bulu mata beberapa orang yang berada di atas pentas terbakar. Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan serius dilaporkan. Acara itu anjuran Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Ia diadakan setiap tahun bagi menggalakkan perokok di seluruh dunia berhenti merokok. Tembakau dirabal pembunuh nombor 1 dunia menjelang tahun 2005 dengan meragut 10 juta nyawa setiap tahun. Kerajaan ambil alih Pusat Tenis Kebangsaan. Segmen sukan bersama Dahlan Ma'amur. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer. Salam sejahtera. Setelah kontroversi yang berpanjangan, pengurusan Pusat Tenis Kebangsaan NTC di Jalan Duta kini secara rasmi dikendalikan Majlis Sukan Negara MSN. Ia membabitkan campur tangan Kementerian Belia dan Sukan. Sebelum ini, Pusat Tenis Kebangsaan dikatakan tidak berfungsi sepenuhnya di bawah kendalian Persatuan Lawn Tenis Malaysia Berhad LTAMB, syarikat yang ditubuhkan oleh Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM. Wartawan kami Zahir Senapiah meninjau proses mengambil alih pusat berkenaan siang tadi. Proses mengambil alih pengurusan Pusat Tenis Kebangsaan NTC bermula dengan tinjauan rasmi Majlis Sukan Negara MSN. Delegasi 9 kaki tangan MSN ini diketuai Ketua Pengarahnya, Datuk Mazlan Ahmad. Cadangan Kementerian Belia dan Sukan mengambil alih pengurusan kompleks ini sudah mula kedengaran sejak awal tahun 90-an. Malangnya, kehadiran Datuk Mazlan dan rombongannya seperti tidak disenangi LTAM. Mereka enggan menyerahkan kunci pejabat kompleks ini kepada MSN seperti mana yang dijanjikan. Tindakan itu nyata menjejaskan usaha MSN yang mahu memastikan segala kemudahan dalam keadaan baik untuk kegunaan orang ramai. Datuk Mazlan nyata kecewa dan berkata perkara itu sepatutnya tidak berlaku kerana MSN telah berbincang dengan LTAM. Kita telah berbincang dengan Presiden LTAM Tan Sri Salahuddin dan beliau bersetuju
akur di atas keputusan kementerian itu, dan kita akan duduk berbincanglah supaya semua pihak dapat puas hati, tidak menimbulkan sebarang kekeliruan, sebarang kekecohan. Sambil menunggu, Datuk Mazlan dan delegasinya meninjau kemudahan asas di sekitar pusat ini selama lebih 2 jam. Tumpuan ialah kemudahan dalam stadium tertutup yang pernah menjadi gelanggang sirkuit tenis dunia ATP. Malah, KBS sepatutnya mengambil alih pengurusan pusat ini 2 bulan lalu. Menurut Datuk Mazlan, segala kerosakan yang dikenal pasti akan dibaiki segera. Dengan pengambil alihan kompleks ini, MSN yakin membantu dan meningkatkan mutu tenis tanah air di persada antarabangsa. Kita akan usaha untuk menjadikan pusat yang sebegini baiklah sebagai pusat tenis di negara kita ini. Mulai hari ini, MSN juga menugaskan seorang penyelia bagi menyelaraskan aktiviti di kompleks ini. Apa pula akan terjadi dengan Akademi Tenis Kebangsaan di kompleks berkenaan? Bagi MSN, jika masih berfungsi, program Akademi berkenaan harus diteruskan. Pembiayaan juga perlu ditampung sendiri oleh LTAM. Akademi Tenis diwujudkan LTMB pada awal 1991 bagi melahirkan pemain yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Perubahan pengurusan kompleks ini tidak menjejaskan akademi berkenaan. MSN sedar pentingnya akademi melahirkan pemain yang benar berkemampuan. Namun peruntukan yang terhad dan kos penyelenggaraan yang tinggi menyukarkan MSN menanggung kos pelatih akademi ini. Kita tahu akademi itu ada fungsinya, tapi kita juga kena perlu akur bahawa sebarang penggunaan kepada kompleks ini, baik asrama ataupun gelanggang, ada kos dia. Yang pasti setiap aktiviti tenis akan mendapat sokongan penuh MSN. Dan keputusan MSN mengambil alih pusat tenis daripada LTMB mendapat sokongan pemain tenis kebangsaan V. Selvam. Selvam yakin usaha itu memberi kesan positif ke arah meningkatkan sukan tenis negara. Baguslah lepas 10 tahun hasil tenis kita tak naik. Dah memang tak naik . Sekarang ada changes sikit, MSN ambil, MSN dengan LTM ada buat yang perkara yang bagus sikit lah untuk tenis. Satu lagi sejarah sukan negara tercipta apabila Malaysia dipilih tuan rumah kejohanan pingpong dunia Februari tahun depan. Namun tugas besar Persatuan Pingpong Malaysia TTAM ialah mencari keperluan perbelanjaan 5.9 juta ringgit. Malaysia mengatasi 3 negara lain, Sweden, India dan Perancis untuk tuan rumah kejohanan pingpong dunia tahun depan. Malaysia menggantikan Yugoslavia yang haknya dibatalkan Persekutuan Pingpong Antarabangsa ITTF. Menurut Presiden TTAM, Datuk Chan Kong Choi, Malaysia mau menjadi penganjur terbaik di samping menguji tahap prestasi pemain negara pada kejohanan dunia itu nanti. Kita yakin kita bolehlah di antara pasukan top 20 antara 110 pasukan. Usaha tumpuan TTAM ialah mencari penaja bagi menampung kos kejohanan, dikatakan sekurang-kurangnya 5.9 juta ringgit. Antara pemain bertaraf dunia yang dijangka beraksi ialah Kong Ling Hui, juara dunia 95 dan juara kebangsaan China 98. Juara Eropah 98, acara lelaki dan wanita, Lucian Bresik bersama Otila Rodesdu dari Poland dan Kim Kyuk-soo dari Korea. Kejohanan akan berlangsung di Stadium Putra Bukit Jalil Februari tahun depan. Bola sepak Liga Argentina, pendahulu Liga Boca Juniors berpeluang mencatat rekod baru setelah seri tanpa jaringan dengan kelab bawahan Talleres. Keputusan seri melebarkan rekod tanpa kalah Boca kepada 39, sekaligus menjamai lagi Liga Argentina yang dipegang kelab Racing pada musim 1965-66. Boca bertandang ke Talleres dengan 2 tujuan, membawa pulang 3 mata sekaligus melebarkan rekod tanpa kalahnya. Tuan rumah berjesi biru putih kelihatan garang di awal perlawanan. Mereka terlepas 2 peluang keemasan untuk menjaringkan gol di separuh masa pertama. Tuan rumah meneruskan asakan pada separuh masa kedua tetapi masih gagal menemui sentuhan gol. Bagi Boca, keputusan seri tetap melegakan sebelum menentang Rosario Central untuk memburu rekod kejuaraan Liga.
Dalam pada itu, pencabar terdekat Boca, River Plate, menewaskan Belgrano 1-0 di gelanggang sendiri. River Plate berjesi putih merah sering mencemaskan pintu gol pelawat. Pelawat hampir mendahului, tetapi cubaan Luis Atim diselamatkan Roberto Bonanno. River mula bertindak garang di babak kedua. River bernasib baik apabila pergelutan dalam kotak gol lawan menyaksikan pemain Belgrano, Gaston Martina, menjaringkan gol sendiri pada minit ke-55. Gol ini bagaimanapun cukup untuk River mengumpul 34 mata daripada 15 perlawanan, hanya 3 mata di belakang Boca. Walaupun kejohanan masih jauh tetapi kehangatannya sudah terasa. Tuan rumah Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepun memulakan kempen besar-besaran dengan pelancaran logo rasmi kejohanan semalam. Piala Dunia tahun 2002 menyaksikan pengalaman pertama benua Asia selaku tuan rumah. Menurut Presiden FIFA Sepp Blatter, pelancaran logo ini menandakan permulaan kejohanan walaupun tarikh kejohanan sebenar masih jauh. Logo berbentuk bulat ini melambangkan kebudayaan negara penganjur, bola sepak dan alam semula jadi. Warna yang dipilih juga beraneka, melambangkan kepelbagaian negara yang menyertai bola sepak Piala Dunia. Pihak penganjur juga berharap dapat menyajikan yang terbaik kepada negara peserta saraf dengan Piala Dunia yang penuh prestij sebelum ini. Kejohanan golf World War PGA di Wentworth, England, catatan 64 pukulan, 8 di bawah par membolehkan Colin Montgomery dari Scotland merangkul kejuaraan keduanya pada jelajah Eropah musim ini. Montgomery sekali lagi membuktikan kehebatannya selaku pemain nombor 1 Eropah sejak 6 musim lalu. Dia bermula tenang sekalipun berkongsi dengan ranking teratas Eropah, Retief Goosen dari Afrika Selatan. Selepas birdie pada lubang ke-10, Montgomery mencatat eagle pula pada lubang ke-12. Dia menamatkan permainan dengan birdie lubang terakhir untuk 64 pukulan, 8 di bawah par. Sekaligus muncul juara dengan 270 pukulan, 18 di bawah par, sekaligus merampas kembali kedudukan dari Retief Goosen. Ketua pasukan Piala Ryder Eropah, Mark James, mencerah peluang beraksi pada Piala Ryder setelah muncul naib juara. Tempat ketiga, Paul Eales, manakala Goosen dan rakan senegara Elni Els berkongsi kedudukan keempat. Sekian segmen sukan. Selamat malam dan majulah sukan untuk semua. Kita kembali bersama Nani dan Kamarudin. Silakan. Setelah kejayaan album Syukur dan Puji-Pujian, kumpulan nasyid kontemporari Raihan muncul dengan album terbaru Senyum. Senyum dipilih kerana bagi ahli kumpulan itu, senyum sebagai sedekah, juga lambang perpaduan serta pengerat kasih sayang. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Album Senyum yang sudah berada di pasaran sejak 18 Mei lalu diterbitkan Farihin Abdul Fattah dan hampir semua lagu yang terdapat dalam album ini disusun olehnya. Anggota kumpulan Raihan, Nazri, C. Amran, Zairi dan Abu Bakar turut menyumbangkan beberapa lagu dan lirik dalam album ini, iaitu Senyum, Tak Selamanya, Cinta Hakiki dan Anak Permata. Raihan juga akan mengadakan persembahan Malam Senyum Raihan sebagai tanda terima kasih dan penghargaan buat peminat di Stadium Negara pada 26 Jun nanti. Album ini kita telah mengambil masa selama 2 bulan, tapi bukanlah betul-betul sebab di samping itu kita ada program, ada persembahan dan sebagainya. Dan ini adalah album ketiga Raihan yang kami rasa sangat tenang dalam menghasilkannya kerana masa kami teratur. Yayasan Kebajikan Haiwan Kebangsaan melancarkan festival 6 hari bagi memperkenalkan kucing sebagai bahan terapi untuk golongan istimewa. Festival anjuran bersama Persatuan Felin Malaysia ini berlangsung di Kompleks PKNS Shah Alam.
Selain berpeluang berkongsi kasih sayang dengan haiwan kesayangan, aktiviti itu juga diharap dapat mengisi kesunyian golongan terbabit. Antara aktiviti menarik yang disediakan ialah penerangan mengenai penjagaan haiwan kesayangan, peraduan mewarna, melukis, tiru aksi kucing dan pakaian beragam kucing. Aktiviti ini juga diharap mendorong lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan bersama kerajaan memupuk masyarakat penyayang. Baru seminggu filem blockbuster Star Wars ditayangkan di Amerika Syarikat, jutaan pita cetak rompaknya sudah mula diedarkan dengan meluas di Asia. VCD cetak rompak Star Wars Episode 1 The Phantom Menace kini dijual di pusat membeli belah Hong Kong dan Macau. Selain murah, ia dilengkapi sarikata berbahasa Cina dan dikeluarkan lebih awal daripada tarikh yang sepatutnya ditayangkan di negara itu. Ia juga dijual di merata-merata oleh penjajah jalanan di Beijing dan laris ibarat pisang goreng panas. Bagaimanapun, kualitinya tidak setanding dengan filem yang sebenar kerana semua pita itu dirakam dari sebuah pawagam di Amerika Syarikat. Hari ini genap 15 tahun sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 melancarkan operasinya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua penonton TV3. Semoga terus setia bersama kami. Salam hormat dan selamat malam.